Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali semula bersama Cikgu PKPN dan Cikgu Hafiz. Okey, pada hari ini ialah subjek PJPK tahun 5 Pendidikan Khas. Okey, satu topik dia ialah kita akan buat larian pecut Larian pecut 100 meter. Larian pecut ni ada banyak, ada 1 meter, 200 meter, 400 meter. Okey. Hari ini kita nak buat larian pecut 100 meter. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, baik. Yang slide kedua ni kamu boleh tengok ada track larian, gambar track larian yang kita pakai untuk larian lah, untuk aktiviti ataupun acara larian. Okey, saiz dia, standard saiz dia ialah 400 meter lah. Satu pusingan ni, satu bulatan ni ialah 400 meter. Bila 100 meter kita ambil yang jalan lurus ni. Selalu kalau lari 1 meter, bukan selalu, dia memang tetap. Kalau lari 100 meter, kita akan ambil garisan lurus ni untuk lari. Okey, seterusnya. Okey, slide ketiga ni ialah gambar apa ni? Ni gambar blok permulaan ataupun starting block lah. Tapi selalu kat sekolah kita tak pakai benda ni. Ni cikgu nak tunjuk kalau kita betul-betul nak lari dekat stadium. Dekat stadium, balapan betul-betul. Baru kita pakai starting block ni untuk permulaan larian tu. Okey, baik. Okey, slide yang keempat ni ialah gambar apa ni? Gambar spike. Spike ni ialah kasut yang berpaku. Untuk grip bila kamu lari, kasut tu, kaki kamu tu dengan kasut tu boleh grip dekat tanah. Tak adalah dia tergelincir ke licin ke. Okey. Ni kasut spike orang pakai untuk larian. Baik. Okey, kita teruskan dengan aspek keselamatan. Aspek keselamatan sebelum kamu nak mulakan larian pecut kamu. Okey, kamu kena nombor satu melakukan aktiviti memanaskan badan, meningkatkan intensiti senaman secara berperingkat, meningkatkan tahap kecergasan dengan menitik beratkan komponen kekuatan otot dan sebagainya, memakai pakaian yang sesuai ya. Tak ada orang lari pecut pakai jubah, tak boleh Pakai baju kurung ke, pakai baju Melayu ke, tak boleh. Pakai baju sukan. Okey, gunakan kasut khas pada pembukaan balapan, kawasan larian bebas daripada sebarang bentuk bahaya. Okey, yang paling penting ialah aktiviti memanaskan badan lah. Okey, baik. Okey, fasa-fasa yang terlibat dalam larian pecut ni ada terbahagi kepada 4 fasa. Pertama ialah fasa permulaan, kedua ialah fasa berlepas, ketiga ialah fasa pecutan, keempat ialah fasa penamat. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, untuk fasa permulaan ada 2 gaya larian, iaitu gaya berdiri dan gaya dekam. Dia maksud dia gaya untuk kamu start mula nak berlari tu. Okey, ada gaya berdiri dan gaya berdekam. Gaya dekam lah. Gaya dekam ni macam gaya bentuk dia macam rimau. Menunduk macam rimau. Kamu dah belajar tahun 4. Okey, baik. Okey, gaya berdiri. Persediaan dia. Peserta bersedia beberapa meter di belakang garisan mula sebelum arahan ke garisan diberikan. Tak boleh mandai-mandai nak pergi ke garisan tu. Sebelum arahan diberikan, kamu kena duduk berapa meter kat belakang tu dulu. Dalam keadaan berdiri lah. Okey. Okey, bila ke garisan. Ni bahagian untuk ke garisan ni. Satu, pelari bergerak ke hadapan dengan meletakkan hujung kaki rapat kepada garisan mula tanpa menyentuhnya. Kaki belakang sedikit ke belakang, kira-kira 30-40 cm dan mengimbangkan badan. Bengkokkan kaki hadapan dan berat badan lebih pada kaki hadapan. Condongkan badan. Okey, kedua-dua belah tangan bersedia di sisi dengan tangan bertentangan dengan kaki hadapan. Jika kaki kiri di hadapan, maka tangan kanan mesti diletakkan di hadapan. Okey, nanti kita akan tengok gambar dia macam mana. Okey, baik. Okey, untuk posisi sedia pula. Bila sedia ni, badan kamu condongkan badan, ditambah ke hadapan. Okey, mata pandang ke hadapan, lutut kaki hadapan lebih dibengkokkan, kaki belakang tolak ke tanah, badan tidak bergerak, perhatian ditumpukan pada pistol ataupun tiupan whistle lah. Okey, ini dalam keadaan berdiri tau. Okey, baik. Okey, untuk mula pula, bahagian mula ni, pelari mula bergerak apabila mendengar bunyi tembakan dengan menolak kuat kaki hadapan. Okey, bunyi tembakan tu kalau kat sekolah pakai whistle lah. Kat sekolah tak ada pistol-pistol ni.
Okey, pakai whistle. Dengar bunyi whistle, terus bergerak. Okey, baik. Okey, untuk fasa permulaan ni yang nombor 2 punya ialah gaya dekam. Gaya dekam. Terdapat 3 jenis gaya dekam, iaitu gaya peluru, iaitu kedua belah kaki peserta dirapatkan, iaitu hujung kaki belakang ditempatkan selari dengan bahagian tumit kaki hadapan. Okey, nombor 2 ialah gaya sederhana, lutut kaki belakang selari dengan hujung kaki hadapan. Nombor 3 ialah gaya panjang, lutut kaki belakang selari dengan bahagian tumit kaki hadapan. Okey, jangan risau benda ni. Bila gaya dekam ni, dia kedudukan dia macam harimau. Yang beza dia ialah kaki, kedudukan kaki kamu. Kalau gaya peluru, kaki macam mana? Gaya sederhana tu, kaki macam mana? Gaya panjang tu, kaki macam mana? Dia, perbezaan dia ialah kedudukan kaki kamu tu. Nanti kita tengok gambar, nanti kita buat kat sekolah. Baru cikgu boleh tunjuk betul-betul. Okey, baik. Okey, tengok. Kamu boleh tengok. Gambar ni. Gaya berdiri. Untuk fasa permulaan ni ialah berdiri dan gaya dekam. Sebelum nak start lari ni. Okey, gaya berdiri macam tu gambar dia. Gaya dekam macam tu, nampak? Tunduk macam tu. Kedudukan lutut, kaki, mendekam. Dan macam rimau nak bergerak, kamu tahu? Rimau tu nak lompat ke hadapan. Dia macam gaya kita nak ke hadapan lah. Push. Okey? Okey, baik. Okey, tengok. Untuk fasa permulaan ni, nampak ni? Bila ke garisan, nampak ke garisan. Gambar yang kedua tu, gambar pertama ialah ke garisan. Gambar yang kedua ialah sedia. Sedia tu bontot naik atas sikit, gaya macam harimau dah, mula. Pum, lonjak ke depan dan terus lari. Okey, baik. Habis fasa permulaan. Okey, fasa yang kedua ialah fasa berlepas. Fasa berlepas ni ada 3, gaya peluru, gaya sederhana dan gaya panjang. Okey, benda ni ikut kesesuaian kamu. Asal kamu nak pilih gaya yang mana satu pun tak kisah. Okey, baik. Okey, kamu tengok gambar ni kedudukan semasa permulaan. Semasa sesi fasa nak berlepas tu, kedudukan kamu macam tu, nampak? Kamu boleh tengok gambar yang atas ni. Macam mana tangan kamu dekat di atas garisan, ibu jari kamu macam mana? Dengan jari kamu letak macam tu. Bila ke garisan, sedia, pum, baru kamu lari. Okey, baik. Okey, kedudukan tangan. Masa fasa berlepas ni, kedudukan tangan adalah lurus dan dibuka seluas bidang bahu individu. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka dengan luas dan jari-jari lain adalah rapat di antara satu sama lain. Diletakkan di belakang garis mula. Kedudukan kepala dan leher. Okey, kepala dan leher didongak sebagai sebahagian dari torso. Torso tu macam dada kamu, bahagian antara dada kamu. Torso, mata pandang ke hadapan dengan penuh tumpuan selepas arahan sedia diberikan, pinggul diangkat tinggi dan badan dicondong ke hadapan. Okey, kedudukan tangan dan kaki. Ini cikgu campur sekali dengan fasa pecutan. Fasa yang ketiga. Selepas bang ataupun tembakan pistol ataupun bunyi whistle, pergerakan ke hadapan dimulakan diikuti dengan pergerakan kuat tangan dan kaki. Maksudnya kamu dah start berlari lah. Okey, tangan yang bertentangan dengan kaki belakang memulakan pergerakan ke hadapan. Tangan lain digerakkan ke belakang dengan kuat. Tangan dibengkokkan 90 darjah. Okey. Bila kamu lari, jangan lari macam robot. Macam bila macam kamu kawat juga. Jangan jadi macam robot lah. Tangan kanan sekali dengan kaki kanan bergerak sekali. Tak? Dia opposite. Maksudnya bertentangan. Okey. Tangan kanan kalau ke hadapan, kaki kiri ke hadapan. Dia tak ikut kaki yang sama. Okey. Dia berbeza. Okey. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan cepat dan pada tahap rendah. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya. Fasa pecutan melibatkan larian dalam jarak di antara 30 hingga 60 meter. Okey. Kedudukan badan berubah dari rendah ke condong ke hadapan. Okey. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini. Okey. Ini fasa kamu dah berlari dah. Okey. Baik. Okey, untuk fasa penamat ni. Fasa yang terakhir dalam larian pecut. Faktor yang paling penting untuk menamatkan satu larian ialah untuk berlari 10 meter lebih dari jarak lariannya. Okey, bila kamu nampak garis penamat tu, kamu jangan berhenti betul-betul kat garis penamat tu. Tak ada. Kamu kena lari terus lagi lebih daripada 10 meter daripada garis penamat tu. Maksud dia. Okey.
Okey, penting bagi seorang atlet untuk terus pecut sehingga melewati garis penamat. Okey. Cara yang paling baik untuk menamatkan larian ialah untuk menonjolkan bahagian torso. Torso tu bahagian dada ke hadapan. Badan kamu tu macam ke hadapan. Okey. Baik. Itu saja. Okey. Jenis larian pecutan. Terdapat 3 jenis larian pecutan, iaitu 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Okey, hari ini cikgu cover untuk 100 meter. Okey, minggu depan kita akan buat untuk 200 meter dan 400 meter. Perbezaan dia antara 100 meter, 200 meter dan 400 meter ialah 100 meter tak ada selekoh. Okey. 200 meter ada selekoh dan 400 meter ada selekoh dan agak jauh. Okey. Baik. Itu saja. Untuk PDPR PJPK tahun 5 Pendidikan Ras pada hari ini. Sekian. Terima kasih. Okey, baik. Yang terakhir sekali ialah tugasan kamu di rumah. Okey, rakam pergerakan fasa permulaan, fasa berlepas, fasa pecutan dan fasa penamat. Kaki yang dilakukan oleh kamu. Maksud dia rakam kamu punya pergerakan. Pergerakan kamu nak mula, macam mana kedudukan kamu, lepas tu berlepas macam mana, pecutan macam mana ataupun fasa penamat macam mana. Dan kamu tak perlu rakam satu-satu. Maksudnya kamu rakam terus je. Daripada start kamu nak mula berlari sampai habis. Okey? Okey, dan video tu boleh hantar kepada WhatsApp cikgu. Okey? Tak kisah berapa panjang video tu pun tak kisah. Ikut kreativiti kamu masing-masing. Okey, sekian. Itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.